Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita dengan topik yang baru iaitu kesan kadar faedah sebagai alat dasar kewangan dalam ekonomi. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan kesan kadar faedah terhadap tiga iaitu terhadap pengguna, terhadap firma dan juga terhadap kestabilan ekonomi. Baiklah, bila kita bercakap pasal kadar faedah, okey, ia merupakan perkara yang sememangnya menjadi pertimbangan utama untuk peminjam sebelum membuat pinjaman sebab kadar faedah yang tinggi akan menyebabkan peminjam kurang meminjam akibat kos pinjaman yang tinggi. Jadi, kadar faedah ini digunakan oleh Bank Pusat sebagai salah satu dasar kewangan untuk mengawal bekalan wang dalam ekonomi. Kadar faedah boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu kadar faedah tetap dan juga kadar faedah terapung. Apa itu kadar faedah tetap dan terapung? Okey, kadar faedah tetap merupakan kadar faedah yang tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman. Jadi, peminjam akan tahu dengan tepat berapa jumlah yang perlu dibayar secara ansuran setiap bulan. Kadar faedah tetap ini sesuai untuk peminjam yang tidak mahu dipengaruhi oleh perubahan kadar faedah di pasaran. Selalunya kadar faedah tetap ni akan lebih tinggi tetapi dia lebih baik sebabnya dia tidak akan berubah. Walaupun ekonomi masa itu menghadapi inflasi ke, tidak akan berlaku kenaikan kadar faedah. Kalau penurunan berlaku pun dia tetap jumlah yang dibayar setiap bulan. Manakala kadar faedah terapung berubah mengikut turun naik kadar rujukan sepanjang tempoh pinjaman yang mana kadar rujukan itu dikawal oleh Bank Pusat lah. Perubahan dalam kadar faedah boleh menyebabkan perubahan dalam bayaran ansuran bulanan ataupun tempoh pembayaran pinjaman. Baiklah, sekarang kita lihat apakah kesan kadar faedah tersebut terhadap pengguna, firma maupun kestabilan ekonomi. Jadi kesan pertama adalah terhadap pengguna. Bila dikenakan kadar faedah, ia boleh mempengaruhi kuasa beli pengguna dan mengubah corak perbelanjaan mereka. Sebab pinjaman bank membolehkan pengguna berbelanja melebihi kemampuan melalui kaedah bayaran secara kredit. Kamu nampak kan sekarang ramai. Bila masuk ke supermarket ke mall ke, nampak orang bayar melalui kad kredit. Jadi dengan adanya kad kredit itu, orang cenderung untuk berbelanja melebihi kemampuan. Jadi kaedah bayaran secara kredit dikenakan kadar faedah. Jadi untuk kurangkan orang berbelanja melebihi kemampuan, ada kadar faedah yang perlu dibayar. Sekian jumlah yang mereka belanjakan, pengguna perlu bayar beberapa peratus kadar faedah. Okey, kita lihat kesan apabila kadar faedah dinaikkan ataupun diturunkan. Apabila kadar faedah dinaikkan, kos pinjaman akan meningkat yang pertama sekali. Okey, kedua, pengguna akan mengurangkan jumlah pinjaman kerana tidak ingin menanggung beban kewangan yang berat. Yalah, kalau fikir logik pun bila kos pinjaman meningkat, dia menyebabkan jumlah pinjaman kita tu meningkat. Jadi daripada kita bayar lebih tinggi, dia akan mengurangkan ataupun menangguhkan. Oleh itu, pengguna akan mengelakkan bayaran secara kredit dan terpaksa menyediakan lebih banyak wang tunai semasa perbelanjaan. Keadaan ini akhirnya menghadkan perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna dalam ekonomi. Akhirnya perbelanjaan agregat dalam ekonomi akan berkurang. Selalunya kadar faedah ini dinaikkan bila berlaku inflasi lah. Okey, kedua, kadar faedah diturunkan. Kita lihat, bila kadar faedah menurun, maka kos pinjaman juga akan turut menurun. Jadi keadaan ini menyebabkan pengguna meningkatkan jumlah pinjaman kerana mampu dan sanggup menanggung kos faedah untuk memenuhi kepuasan. Oleh itu, pengguna akan menggunakan lebih banyak kaedah bayaran secara kredit semasa perbelanjaan dan memperolehi barang yang dikehendaki. Keadaan ini akhirnya memperbanyakkan perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna dalam ekonomi dan akhirnya perbelanjaan agregat dalam ekonomi akan meningkat. Sekarang kita lihat pula kesan terhadap firma. Okey, perubahan kadar faedah mempengaruhi modal kewangan yang diperolehi oleh firma. Selain tadi pengguna menggunakan kad kredit, ini penggunaan modal oleh firma. Pinjaman bank
merupakan sumber yang paling penting bagi firma untuk mendapatkan modal tambahan, sama ada untuk kembangkan operasi ataupun untuk beli aset baru ataupun bina tapak pengeluaran yang baru. Okey, modal pinjaman yang diperoleh boleh digunakan sebagai pelaburan dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan ataupun latihan kemahiran bagi pekerja supaya produktiviti dan daya saing firma akan meningkat. Okey, namun begitu kita lihat apakah kesan kadar faedah ini terhadap firma. Bila kadar faedah dinaikkan, semestinya sama juga macam tadi yang pengguna kan, kos pinjaman akan meningkat. Jadi firma akan kurangkan jumlah pinjaman kerana tidak ingin menanggung beban yang berat. Oleh itu modal kewangan firma akan berkurangan dan firma mungkin menghadapi masalah kecairan tunai. Keadaan ini akan menghadkan pelaburan yang dibuat oleh firma kerana lebihan wang telah digunakan untuk membiayai kos pengeluaran. Akhirnya pelaburan agregat dalam ekonomi akan berkurang dan daya saing firma akan menurun kerana tidak mempunyai modal untuk meningkatkan produktiviti ataupun mengembangkan operasi. Faham tak ini kepada firma? Kalau dinaikkan kadar faedah itu, akhirnya dia akan mengurangkan daya saing firma sebab firma kurang produktiviti untuk mengembangkan operasi. Sebaliknya, bila kadar faedah diturunkan, kos pinjaman firma akan turut menurun. Firma akan tambahkan jumlah pinjaman bagi menjelaskan kos yang dibelanjakan untuk menjana keuntungan pada masa akan datang. Jadi modal kewangan firma akan bertambah dan firma juga mampu untuk melabur dalam aktiviti pengeluarannya. Okey, keadaan ini akan menambahkan pelaburan yang dibuat oleh firma kerana firma ada lebihan wang setelah firma menjelaskan kos pengeluaran. Jadi pelaburan agregat dalam ekonomi akan bertambah dan akhirnya daya saing firma akan meningkat kerana mempunyai modal untuk meningkatkan produktiviti atau mengembangkan operasi. Baiklah, kesan terakhir adalah kesan kadar faedah terhadap kestabilan ekonomi. Jadi kesan perubahan kadar faedah ini memberi selain daripada pengguna dan juga firma yang menerima kesannya, kesan utama juga adalah terhadap ekonomi sesebuah negara. Okey, penggunaan kadar faedah sebagai alat dasar kewangan harus digunakan pada masa yang tepat supaya kita dapat mencapai matlamat ekonomi yang kita inginkan. Contohnya, bila kadar faedah dinaikkan ini, selalunya memang digunakan ketika ekonomi mengalami masalah inflasi. Sebab apa kita naikkan ketika itu? Kita ingin kurangkan perbelanjaan agregat pengguna dan juga firma. Bila berkurang perbelanjaan agregat, kesannya penawaran agregat barang dan perkhidmatan dalam ekonomi juga akan turut berkurang. Ini menyebabkan kekurangan permintaan pengguna terhadap barang, menyebabkan firma tidak bermotivasi untuk keluarkan lebih banyak barang. Yalah sebab macam sekarang kan, firma keluarkan barang pun adakah orang mau beli dalam keadaan pandemik yang mana ramai orang kurang pekerjaan. Kan? Jadi keadaan itu menyebabkan bila kurang orang mau membeli, firma juga akan kurang hasilkan. Jadi berlakulah kekurangan permintaan. Jadi firma tidak mempunyai modal untuk mengembangkan operasi dan meningkatkan penawaran. Pada peringkat tersebut, masalah inflasi dalam ekonomi semakin pulih kerana bekalan wang dalam ekonomi telah dikurangkan. Itu kalau inflasi lah. Okey, sekiranya kadar faedah masih juga dinaikkan, perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma akan terus menurun. Pengeluaran yang berkurangan akan menyebabkan sesetengah firma yang tidak dapat menampung kos operasi terpaksa memberhentikan operasi ataupun mengurangkan pekerja. Okay, keadaan ini menyebabkan kadar pengangguran dalam ekonomi semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi negara terbatas. Jadi tadi yang harga mahal-mahal tu, mekanisme pasaran akan menyebabkan harga kembali turun. Keadaan itu akan menyeimbangkan ataupun menstabilkan semula ekonomi dalam sesebuah negara. Baiklah, sekiranya kadar faedah diturunkan, ia berlaku ketika masalah pengangguran dan kemelesetan ekonomi. Perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma akan meningkat kalau kadar faedah diturunkan. Jadi kesannya penawaran agregat barang dan perkhidmatan dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini menyebabkan apa? Lebihan permintaan pengguna terhadap barang dalam pasaran
akan menggalakkan firma untuk mengeluarkan lebih banyak barang. Firma yang ada modal lebih akan berusaha lagi untuk kembangkan operasi bagi meningkatkan jumlah penawaran. Pada peringkat ini, masalah pengangguran dan kemelesetan ekonomi akan semakin pulih kerana bekalan wang dalam ekonomi telah bertambah. Namun, sekiranya kadar faedah masih juga diturunkan, perbelanjaan agregat pengguna dan pelaburan firma akan terus meningkat. Perkembangan dalam aktiviti pengeluaran firma mencipta banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat sehingga ia mampu meningkatkan kuasa beli pengguna. Sebab banyak peluang pekerjaan kan? Masyarakat sudah ada kerja, sudah ada wang, sudah ada pendapatan untuk membeli. Jadi kuasa beli meningkat. Akhirnya golongan ini mampu meminta lebih banyak barang dalam pasaran dan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan semakin meningkat. Keadaan ini akan menyebabkan kadar inflasi dalam ekonomi semakin meningkat. Okey? Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini yang mana kita telah belajar mengenai kesan kadar faedah terhadap pengguna firma dan juga kestabilan ekonomi. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.